Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga ceria-ceria selalu. InsyaAllah pada hari ini anda akan bersama-sama dengan Cikgu Hafiz di channel Cikgu Hafiz untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan bersemangat untuk belajar Bahasa Melayu. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid pastinya sudah tidak sabar untuk belajar pada hari ini. Objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada hari ini, murid-murid ya, cikgu akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 ya. Jadi, murid-murid diminta untuk membuka buku teks di muka surat 3 di halaman 3 ya, iaitu yang bertajuk Bantu Membantu di Dapur. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tata bahasa ya. Kita akan belajar tata bahasa dalam sistem bahasa. Yang pertama, ayat tunggal. Baik ya murid-murid. Dan yang kedua, ayat kita majmuk. Akan melihat pengertian ataupun maksud ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Cikgu ulang semula ya. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Ya, faham ya murid-murid? Seterusnya kita lihat jadual di bawah yang menerangkan tentang predikat dan subjek ya. Subjek dan predikat. Apakah yang dimaksudkan dengan subjek? Subjek biasanya perkataan yang duduk di bahagian hadapan ya, yang terdiri daripada prasanama. Ya, yang terdiri daripada prasanama ya. Subjeknya ialah datuk. Ya, datuk. Predikatnya ialah sakit. Datuk sakit. Menjadi satu ayat ya. Bila kita gabungkan menjadi satu ayat, iaitu ayat tunggal. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua, kereta Ahmad. Kereta Ahmad ya, subjek. Kereta Ahmad, kata nama khas. Predikatnya ialah cantik. Cantik ialah kata adjektif. Jadi kita gabungkan kereta Ahmad cantik menjadi satu ayat tunggal. Kita lihat pula kepada contoh yang ketiga, Imran. Imran ini adalah subjek, kata nama khas. Kita gabungkan dengan predikatnya ialah bermain di taman permainan. Bermain di taman permainan ini adalah penerangan kepada subjek. Menjadi satu ayat, Imran bermain di taman permainan. Itulah ayat tunggal ya murid-murid. Seterusnya kita lihat pula ayat majmuk. Apa ya maksud ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Cikgu ulang ya. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ini bermakna ayat majmuk ini boleh terdiri daripada
dua subjek ataupun dua predikat ataupun lebih. Jadi maknanya ayat majmuk ini mengandungi lebih subjek atau lebih predikat. Kita lihat ya. Yang digabungkan menggunakan kata hubung. Kata hubung seperti dan, yang, kerana, sambil dan ada beberapa lagi kata hubung yang kita telah belajar ya. Jadi itu ialah ayat majmuk. Seterusnya murid-murid, kita lihat ya bagaimana cikgu akan gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk ya. Ayat majmuk. Ini ialah ayat majmuk menggunakan kata hubung yang terdiri daripada ayat tunggal. Kita lihat ya. Yang pertama, Amri suka makan nasi lemak. Amri suka makan nasi lemak. Ini adalah ayat tunggal. Ayat tunggal yang kedua ialah Amri suka makan roti canai. Amri suka makan roti canai. Jadi, kedua-dua ayat tunggal ini boleh kita gabungkan. Ya, boleh kita gabungkan menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan. Hasilnya ialah ayat majmuk. Amri suka makan nasi. Amri suka makan nasi lemak dan roti canai. Jadi di sini ada dua predikat ya. Dua predikat iaitu makan nasi lemak dan roti canai. Makan nasi lemak dan roti canai menggunakan kata hubung dan. Faham ya murid-murid? Contoh yang pertama. Kita lihat pula kepada contoh yang kedua. Ya, kita cuba menggunakan kata hubung yang. Kata hubung yang. Jadi ayat tunggalnya ialah rumah itu besar. Rumah itu besar. Ayat tunggal yang kedua ialah rumah itu rumah Zamarul. Rumah itu rumah Zamarul. Kita ada yang pertama dan yang kedua. Ada dua ayat tunggal yang kita akan gabungkan. Ya, menggunakan kata hubung yang. Hasilnya ialah rumah yang besar itu rumah Zamarul. Rumah yang besar itu rumah Zamarul menggunakan kata hubung yang. Rumah itu ialah rumah ini. Rumah ni adalah subjek ya. Rumah ini adalah subjek. Predikatnya ialah besar itu rumah Zamarul. Jadi menjadi satu ayatnya. Rumah yang besar itu rumah Zamarul. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh yang terakhir ya. Kita akan gunakan kata hubung kerana. Baik, ayat yang pertama, ayat tunggal yang pertama, kepala Amir luka. Kepala Amir luka. Ayat yang kedua, Amir dilanggar kereta. Amir dilanggar kereta. Ya, orang yang sama. Orang yang sama ya, Amir. Amir. Jadi kita gabungkan ayat ini menggunakan kata hubung kerana ya. Jadi maka terhasillah ayat kepala Amir luka kerana dilanggar kereta. Kepala Amir luka kerana dilanggar kereta. Ya, ini
adalah kerana kata hubung kita gabungkan menjadi ayat majmuk. Faham ya murid-murid? Faham ya penerangan yang telah cikgu berikan, bagaimana cikgu gabungkan ayat tunggal murid-murid ayat majmuk. Kita akan melihat buku teks halaman 3 ya. Buku teks halaman 3 kita akan melakukan aktiviti membaca. Dalam buku teks halaman 3 terdapat satu teks yang bertajuk Bantu Membantu di Dapur. Baik ya. Cikgu akan bacakan teks tersebut. Cikgu hendak murid-murid melihat ataupun merujuk buku teks tersebut ya. Teliti buku teks tersebut. Teliti teks tersebut. Baik ya, cikgu akan mula membaca. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Baik ya murid-murid, sebentar tadi cikgu telah membacakan teks yang bertajuk Bantu Membantu di Dapur. Ya, kita lihat bagaimana situasi di dapur ya. Situasi di dapur antara Nabila dan ibunya, adiknya serta ayahnya. Jadi cikgu harap murid-murid faham ya. Baik ya murid-murid, terdapat beberapa ayat majmuk di dalam ayat tersebut ya. Sama-sama kita lihat ya. Terdapat beberapa ayat majmuk di dalam teks tersebut. Antaranya ialah yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibelinya ya di dalam teks tersebut. Ya, di dalam teks tersebut ya. Murid-murid bolehlah mencari ayat majmuk di dalam teks ini ya. Ayat yang kedua, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ada tanda seruan ya. Di sini ada tanda seruan. Jika ada tanda seruan, nadanya ialah sedikit tinggi ya. Nadanya sedikit tinggi ya. Di mana ya? Di sini. Cikgu tunjukkan di sini ya. Ini adalah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung dan ya. Menggunakan kata hubung dan. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang ketiga ya, ayat majmuk. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberikan kita tenaga. Ini adalah kata hubung kerana. Kata hubung kerana. Seterusnya ayat yang terakhir ya, ayat majmuk yang terakhir. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ya, ini adalah ayat yang keempat ya, ayat keempat yang ada di dalam teks ini. Jadi cikgu harap murid-murid lebih faham lagi mengenai ayat. Seterusnya cikgu akan memberikan tugasan kepada murid-murid.
Dengar ya apa tugasannya. Tugasannya ialah murid dikehendaki merakam suara sedang membaca teks muka surat 3 ya. Hantar rakaman suara tersebut ke grup WhatsApp kelas. Jadi murid-murid diminta untuk membaca teks tersebut menggunakan intonasi yang betul, suara yang jelas. Seterusnya rakam suara itu dan hantar kepada grup WhatsApp kita ya. Cikgu akan meneliti dan cikgu akan lihat. Cikgu akan meneliti, cikgu akan mendengar kamu membaca teks tersebut. Jadi cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini. Baik ya murid-murid sekalian, cikgu harap kamu telah faham apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Dan cikgu ulang semula ya. Apa yang kita belajar hari ini ialah ayat tunggal dan ayat majmuk ya. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Sampai kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.